وعلى آله وصحبه وله إلى قيام الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. khabar sihat semua? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada malam ini. Dan mohon maaf pada sesi yang lepas ada sedikit kekangan, dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat menyambung seluruh pertemuan kita dalam tilawah tadabbur, dan insya-Allah kita menyambung perbincangan kita dalam surah Yasin pada ayat yang ke-18 insya-Allah. Kita nak baca dulu ayat ke-18 ni insya-Allah, ayat 18 hingga ayat yang ke-22 insya-Allah. Ayat 18. Haji Ayah ada ke bersama kita? Ada Ustaz? Ada Ustaz. Ada Ustaz, ada. Alhamdulillah ada. So, ayat ke-18 hingga ayat yang ke-22 insya-Allah. Kita 18 hingga 21 dululah. 18 hingga 21 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu inna tatayyarna bikum. Qalu inna tatayyarna bikum. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Terjemahan. Penduduk bandar itu berkata pula, sesungguhnya kami merasa naas dan malang dengan sebab kamu. Demi sesungguhnya kalau kamu tidak berhenti dari menjalankan tugas yang kamu katakan itu, tentulah kami akan merajam kamu dan sudah tentu kamu akan merasai dari pihak kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya. 19. Rasul-rasul itu menjawab, nahas dan malang kamu itu adalah disebabkan kekufuran yang ada pada kamu. Patutkah kerana kamu diberi peringatan dan nasihat pengajaran, maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu? Kamu bukanlah orang-orang yang mahu insaf, bahkan kamu adalah kaum pelampau. Ayat 20. Dan semasa rasul-rasul itu diancam,
Datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari. Lalu memberi nasihat dengan katanya, wahai kaumku, turutlah rasul-rasul itu. 21. Turutlah orang-orang yang tidak meminta kepada kamu sesuatu balasan pun, sedang mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Baik. Sampai Ayat 21, 18. Ustaz. Ayat Sampai 21 kan? 21. Belum habis baca lagi kan? Belum. Okey. Dia ya dah pun dah terjemah dah. Ha? Dah. 21 dah baca dah. Dah. Dah baca. Ittabi'u saya ingat. Ittabi'u. Baik. Ayat ke-18 dan juga ayat 19. Dia menyambung penceritaan bermula pada awal halaman ini, iaitu ayat yang ke-13. Masih lagi cerita tentang Allah bawakan kisah umat yang terdahulu. Dan ini dialog antara 3 orang utusan yang diutus kepada suatu penduduk negeri, dan mereka Allah bawakan dialog-dialog yang khusus. Banyaklah dialog mereka kan bila dalam nak berdakwah itu. Tapi Allah bawakan satu scene yang penting dalam dakwah mereka ketika berada di negeri itu. Dan setelah sebelum itu, pada ayat ke-14, ketika mana Allah kata Allah mengutuskan kepada penduduk negeri itu 2 orang. Lalu fakadzabuhuma. Lalu penduduk kampung itu pun mendustakan kedua utusan itu. Fakadzabuhuma. Mendustakannya. Ini perkara yang kita sering dengar apabila Allah bawakan tentang kisah Nabi dan juga umat yang terdahulu. Sama ada yang Allah utus itu Nabi ataupun Rasul ataupun orang soleh. Dia nak mengajak mereka kepada kebaikan, menegur kesalahan yang mereka sedang lakukan. Perkataan yang Allah gunakan adalah kadz, iaitu mendustakan. Perkataan yang Allah gunakan adalah mendustakan. Ini perkataan yang sering. Allah hantar Rasul, bagi risalah, ajak buat baik, betulkan apa yang salah. Dan perkataan yang Allah gunakan, mereka mendustakan Rasul itu. Mereka mendustakan utusan itu. Mereka mendustakan Nabi itu. Perkataannya adalah fakadzabu. Kadzaba. Kan? Dan perihal pendustaan ini, perkara yang perlu diberi perhatian. Kalau kita bercerita tentang berdusta kan, ataupun menipu, ini adalah satu bentuk kesalahan yang boleh kita lihat. Dia macam satu bentuk luaran yang boleh kita lihat. Dia berdusta, dia berbohong, kan, kita boleh, zahirnya lah kita boleh nampak pada percakapan dia yang kita boleh dengar, pada body language dia ke, kan, pada matanya yang melirik ke kiri dan juga ke kanan ke, pada air muka dia, bila dia berdusta, bila dia berbohong. Tetapi Allah mengatakan fakadzabuhuma, ini bukan sahaja bentuk pendustaan ataupun pembohongan yang boleh kelihatan di mata. Akan tetapi dia adalah bentuk, kan, bila kita sebut berdusta dan juga mendustai, beza tak? Dan berdusta dan juga mendustai. Berbeza tak? Berdusta, dia perbuatan yang orang tu buat, yang zahirnya itu kelihatan, kita boleh nampak. Tetapi mendustai, dia bukan lagi cerita tentang perkara zahir. Dia cerita tentang perkara dalaman, iaitulah hati. Dan perkataan fakadzabu, mereka mendustai ataupun mendustakan, ini adalah salah satu bentuk yang kita boleh sebutkan dia sebagai bentuk barah. Barah yang berada di hati. Maka dia ada soal dalaman, dia bukan soal luaran. Dia adalah dah masuk soal dalaman
dia sedang bercerita, Allah sedang bercerita sesuatu yang berkait dengan hati. Maka sebab itu Allah selalu ulang-ulang, mereka mendustakan, mendustakan. Kerana dalam kisah-kisah umat terdahulu, Allah tak ada sebutkan bahawa mereka mengatakan bahawa apa yang disebut oleh para nabi ataupun utusan itu adalah bohong ataupun dusta. Tak. Mereka tak katakan begitu. Mereka mengakuinya, tetapi yang mendustainya adalah apa? Hati itu yang mendustai, yang mendustakan. Maka sebab itu Allah sebut dia satu perkara yang perlu diberi perhatian tentang pendustaan. Kerana kalau pendustaan itu didatangnya daripada hati, maka ia adalah satu masalah yang besar. Satu masalah yang besar. Kerana bila bermain dengan hati akan ada macam-macam. Akan ada yang utamanya ego dan juga sombong. Perasaan merasa dia itu lebih baik. Perasaan merasakan dia itu cukup. So itu semua perkara yang berkaitan dengan hati. Dan inilah antara penyebab mengapa seseorang itu tidak boleh menerima apa yang diperkatakan oleh orang lain. Orang lain tegur ke, orang lain bagi tahu ke. Susah nak terima. Dia bukan kata apa yang orang tu cakap tu tipu. Tak. Tetapi dia tak boleh nak membenarkan dengan hati apa yang orang tu cakap. Sebagaimana yang terjadi kepada Umayyah bin Khalaf. Satu hari para sahabat berdepan dengan situasi yang berdepan dengan Abu Jahal dan ada juga Umayyah bin Khalaf. Ketika itu, lalu adalah dialog antara mereka, kisah yang terjadi ketika itu. Lalu seorang sahabat bertanya, seorang sahabat berkata, ketika melihat Umayyah bin Khalaf backup Abu Jahal, dia memanggil Abu Jahal itu sebagai Abu Hakam, sedangkan Nabi memanggil ni sebagai Abu Jahal. Maka sahabat kata, sekarang ni, dia kata kepada Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf, sekarang ni kami tak nak cari apa masalah dengan kau. Tetapi tunggulah satu hari nanti, Nabi SAW sebutkan bahawa engkau akan mati dan engkau akan mati di tangan kami. Engkau akan mati di tangan kami, di tangan salah seorang daripada kalangan para sahabat. Mendengar perkara itu, Umayyah bin Khalaf, dia bukan kata engkau tipu ataupun Muhammad tipu, tak. Dia tanya lagi, Muhammad ada bagi tahu tak dekat mana ataupun bila perkara itu akan berlaku? Maka para sahabat kata, kami tak tahu. Cuma Nabi kata, engkau nanti akan terbunuh di tangan kami. Itu je. Maka Umayyah bin Khalaf, dia bukan kata Nabi tipu, tak. Dia siap tanya bila dan di mana lagi. Maka tentang pendustaan, bukanlah umat yang terdahulu ini, mereka cakap apa yang Nabi itu bawa ataupun utusan itu bawa tipu. Mereka tak berkata yang demikian. Tetapi yang mendustakan itu adalah hati. Dengan tidak mahu menerima apa yang dibawa oleh utusan itu. Maka mendustakan, ini perkataan yang Allah akan guna bila Allah cerita tentang umat yang terdahulu. Dan ia perkataan yang perlu diberi perhatian. Kerana rupa-rupanya ia adalah perkara yang berkaitan dengan hati. Dan bila perkara yang berkaitan dengan hati, ia adalah satu perkara yang besar, satu perkara yang mencabar. Kerana bahagian itulah yang akan mengawal diri seseorang, bahagian itulah yang akan membuat keputusan. Dan umat-umat yang terdahulu, dengan hati, keputusan yang mereka lakukan telah tersilap. Mereka telah tersalah pertimbangan terhadap apa yang dibawa oleh para utusan. Maka berlakulah dialog di antara mereka. Mereka kata engkau dengan kami ini adalah sama. Kemudian para rasul itu kembali berhujah, menyatakan bahawa Tuhan kami tahu bahawa kami ini adalah utusan dan tugas kami tidak lain hanyalah membawa ataupun menyampaikan dengan sejelas-jelas. Maka penduduk bandar itu kembali berhujah dengan mereka dan mereka mengatakan, sesungguhnya kami merasa nahas dan malang ini adalah dengan sebab kamu.
Perkataannya qalu inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami ini bernasib malang, kami ini mendapat kecelakaan, kami ini ditimpa dengan musibah. Ini semua adalah disebabkan dengan kau. Dia, penduduk negeri itu menyalahkan para rasul. Kerana kisahnya ialah ketika itu bila para rasul itu ataupun utusan itu berdakwah kepada mereka dan mereka tak nak terima, maka perkara itu sudah tentu akan mengundang apa? Akan mengundang azab Allah SWT, kan? Maka bila dah tertimpa azab Allah SWT, dan azab Allah tak adalah turunkan habis semua, tak. Allah akan bagi sikit. Sikit-sikit Allah akan bagi. Dan yang utama yang Allah akan uji adalah pada bahagian mana? Adalah pada bahagian harta. Itu antara yang utama dan pertama yang Allah akan uji. Pada bahagian harta. Allah akan uji dia pada bahagian harta, sama ada Allah kurangkan kalau dia meniaga, Allah kurangkan hasil perniagaan dia. Kalau dia bertani, hasilnya itu berkurang, hujan tak turun, perniagaan tak maju, kerja kena buang. So Allah akan uji bahagian rezeki, bab duit itu dulu. Allah akan uji bab pendapatan. Situ Allah akan uji. Kemudian lagi Allah akan uji berkaitan dengan ahli keluarga. Kemudian Allah akan uji berkaitan dengan kesihatan pada diri orang. Maka ini 3 perkara awal yang Allah akan uji dulu. Allah akan beri dulu rasa sikit azab pada diri seseorang apabila dia tidak menerima dakwah yang sampaikan kepada mereka. Dan itu yang berlaku kepada penduduk qaryah ini, penduduk negeri. Bila mereka merasakan bahawa perniagaan hasil tanaman kurang suburnya tanah di kawasan mereka, maka mereka kata, oh ini tak lain sebab dia orang ni lah, kan? Dia orang ni yang bawakan nasib malang kepada kita. Sedangkan itu adalah perkara kita katakan sebagai satu sunnatullah yang akan terjadi. Baik, itulah sedikit pada ayat yang ke-18 dan juga ayat ke-19. Pembawa sial ataupun pembawa nasib malang. Ini dikatakan oleh penduduk kampung ini kepada utusan yang diutuskan kepada mereka. Dan perkataan ini bukanlah perkataan yang kali pertama didengar. Kata-kata yang sama juga dikatakan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kita lihat pada surah yang ke-7 ayat ke-131. Pada muka surat 166. Halaman 166, surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Kita mula pada ayat muka surat 165, ayat yang ke-130. Baik. Surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat 130 dan juga ayat 131. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله
Ala innama tahiruhum indallah. ولكن أكثرهم لا يعلمون. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kan? Dan sesungguhnya kami telah menimpakan Fir'aun dan kaumnya dengan musim kemarau dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka insaf mengambil pelajaran. Kemudian, apabila datang kepada mereka kesenangan, mereka berkata, ini adalah hasil usaha kami, dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka mengatakan nahas dan malang itu disebabkan oleh Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Tuhan berfirman, ketahuilah sesungguhnya nahas dan malang mereka itu hanya ditetapkan di sisi Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Perkara sama yang terjadi kepada Fir'aun dan juga pengikutnya. Ketika Nabi Musa berdakwah kepada mereka, tak nak terima. Akhirnya apa yang terjadi? Allah ujilah mereka dengan musim kemarau dan kekurangan buah-buahan. Tujuannya apa? Supaya mereka insaf mengambil pelajaran. Belum azab lagi. Memang Allah akan bagi untuk sedar dulu. Sebab apa? Sebab selalunya manusia bila dia berada di atas ataupun ketika mana dia merasakan kehidupannya semua dah cukup. Kerjanya ada, keluarganya mungkin ada, kan? Kalau tak ada keluarga pun tak apa. Orang sekarang selalunya bila dah ada duit cukup, pendapatan itu cukup. Dia boleh beli, dia boleh makan apa yang dia nak, dia boleh pergi apa dia nak. Dia rasa cukup dah. Hanya dengan duitnya cukup. Maka ketika itu bila datang orang nasihat, orang tegur, ajak nak buat baik ke, ajak solat ke, itu yang keluar macam-macam ayat lah. Kubur masing-masing, kita pandai-pandailah, kan. Jangan tengok aku macam ni tapi aku ingat aku tak solat ke, aku tak ngaji ke, kan. Maksudnya bila dia merasa cukup, kan. Dan itu perkara yang Allah highlightkan pada surah Al-Alaq, kan, tentang manusia ar-ra'ahu istaghna. Kata kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Bagaimana? Ar-ra'ahu istaghna. Dia merasakan bahawa dirinya dah cukup dah. Bila apa? Soalnya bila duit ada, orang akan rasa cukup. Kan, kalau kata dia sihat ke, dia ada kerja ke, orang belum rasa lagi, tapi orang akan mula rasa cukup tu bila duit ada banyak. Ada duit lebih. Waktu tu dia akan rasa, kan, cukup dah. Tak ada apa lagi dah dia perlukan. Pandang orang pun sebelah mata, tak ada kisah nak sambung silaturahim, tak ada kisah nak tolong orang, tak ada kisah nak kontak. Kawan ajak jumpa pun malas nak jumpa. Adik-beradik minta tolong pun tak nak tolong. Tak kisah keliling. Sebab apa? Dia rasa cukup. Bila jadi keadaan begini, apa yang Allah akan buat? Allah akan uji. Allah akan berikan sedikit azab. Tujuannya apa? Bukan nak mengazab, tetapi nak supaya mereka insaf, supaya ambil pengajaran, supaya yazakkarun, supaya ingat balik apa yang sepatutnya mereka lakukan. Lalu perkara pertama seperti yang kita sebutkan tadi, Allah akan uji adalah di mana? Kan, pada kaum Fir'aun ini Allah kata apa? Kami telah menimpakan Fir'aun dan kaumnya dengan musim kemarau dan kekurangan buah-buahan. So ujiannya dari sudut apa? Ujiannya dari sudut pendapatan. Dari sudut duit. Dari sudut duit itu yang Allah akan uji. Kenapa? Kerana ini yang paling terkesan dalam kehidupan seseorang. Yang paling terkesan, duit. Sebab itu first kali Allah akan uji tentang duit. Masalah duit. Sebab itu orang manusia celik mata, pejam mata akan duk fikir pasal duit, kan. Hidup kehidupan dunia duk fikir tentang berseronok, tentang duit. Ada duit akan seronoklah. Hidup ni tak ada duit tak seronok, kan. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, lu'ina abdud dinar, lu'ina abdu ad-dirham. Dilaknat hamba dinar dan dilaknat hamba dirham. Apabila dia diberikan dia redha, apabila dia tak diberikan dia berkeluh kesah. Dia tak senang duduk, dia merumur. Maka pertama sekali Allah akan uji dengan apa? Perihal sumber pendapatan dia. Itu first kali yang Allah akan uji. Kerana itu yang paling dekat sekali dengan manusia. Baik. Kemudian ketika terjadinya perkara itu,
apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa sebab ayat 131. Kemudian apabila datang kepada mereka kesenangan, mereka berkata, ini ialah hasil usaha kami. Berjaya, interview dapat exam, dapat lulus, interview dapat kerja, naik pangkat, gaji bagus, dapat beli rumah, dapat beli kereta, dapat beli telefon, dapat belanja orang, dapat bagi duit kat mak ayah, adik-beradik. Dia akan cakap apa? Ini semua hasil usaha kami. Hasil usaha kami. Walaupun mungkin dia buat itu perkara yang baik, dia buat infak, bagi duit kat mak ayah setiap bulan. Tapi perasaan ketika dia memberikan itu, ini adalah hasil usaha saya. Ini adalah hasil usaha saya. Maka itulah perkataan yang diucapkan oleh umat yang terdahulu, oleh kaum Firaun dan juga kaum ini. Ini ialah hasil usaha kami. Bila dia senang buat projek jadi. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka mengatakan nahas dan malang itu disebabkan oleh Nabi Musa dan pengikutnya. Bila ada yang tak jadi, dia kata ini semua sebab nasib malang yang dibawa oleh Nabi Musa. Sebagaimana orang menyalahkan agama sekarang ini, menyekat dia daripada nak menjadi moden, daripada nak menjadi negara yang maju, daripada nak bergerak ke hadapan. Dia kata agama menghalang dia. Al-Quran menghalang dia. Dengan dengan pakaian yang menutup aurat menghalang dia. Nak maju ke depan, rasa rendah diri. Okay, so dia menyalahkan apa? Menyalahkan agama. Dia dah tak ada, kita dah tak ada rasul nak disalahkan. So apa yang orang akan salahkan? Orang akan salahkan agama. Sebabkan dulu mak ayah saya hantar saya sekolah tahfiz lah. Dia bagi saya pergi belajar aliran agama lah. Sekarang ni saya kerja tak berapa nak bagus. Sebab saya hanya bekerja takat SPM dia yang saya ada. Ya, sebab lepas itu mak ayah saya hantar saya belajar agama. Disalahkan begitu. Dan ini salah satu saya sebutkan kisah yang benar terjadi. Seorang anak yang betul-betul menyalahkan mak ayahnya kerana mak ayah dia dulu suruh dia masuk sekolah beraliran agama. So bila dia dah kerja, sedangkan kerja tu pun atas bantuan ayah dia. Tolong bagi dapat masuk tempat kerja tersebut, tapi dia kena bermula daripada bawah sebab dia hanya berbekalkan dengan SPM saja. Kemudian sambil kerja tu kena dia belajar diploma, kemudian ambil degree, kemudian ambil master. So daripada gajinya yang hanya beberapa ribu hingga sekarang dah pergi kepada berbelas ribu, tetap sama. Dia menyalahkan. Kalaulah dia kata mak ayah dia dulu hantar dia terus belajar apa yang dia minat belajar, accountant ke, belajar apa-apa ke, maka dia tak adalah sesusah macam tu. Dia nak sampai pada tahap tu lama, dia nak kena naik macam-macam, nak kena tempuh. Dia akan cepat dia naik. Dia salahkan kena belajar agama dulu tu yang dia salahkan. So bila dia ada anak dia kata memang dia tak bagi anak dia belajar bahasa Arab, dia tak apa, bagi anak dia masuk sekolah yang bukan beraliran agama kerana dia tak nak anak dia rasa macam mana yang dia rasa dulu. Maka itulah antara contoh zaman moden kini yang dia tak salahkan Nabi, dia tak salahkan Rasul bila nasib malang itu datang. Tapi dia salahkan apa? Dia salahkan agama. Agama ni buatkan dia terkebelakang, buatkan dia tak maju, buat dia tak ke depan. Kalau negara tu buat negara tak nampak majulah. Nampak macam biasa je. Kan? Macam orang kata apa negeri Kelantan kan, tak maju, bangunan tinggi tak ada. Semua rumah buruk-buruk je kan. Macam saya ketika di Yaman dulu. Yaman, saya duduk di capital, mall tak ada. Tak ada mall. Adalah satu mall, namanya Yaman Mall. Yaman Mall itu dia lebih kurang macam kalau yang biasa saya pernah pergilah, dia lebih kurang macam Ampang Point. Ampang Point. Dia satu mall yang kecil dan lama. Itu salah satu mall yang ada dekat capital. Lain semua kalau nak pergi kalau nak pergi tempat yang besar sikit nak berjalan, ada pasar raya. Pasar raya dia orang banyak. Pasar raya yang macam besar-besar sikit lah. Tak adalah besar. Adalah yang besar macam Tesco ke, macam Lotus, macam Giant tu adalah, tapi sikit lah. Sikit. So kalau nak jalan mall tak ada supermarket. Jalan kat supermarket lah. Negara dia bangunan baju-baju tinggi-tinggi, cakar langit semua tak ada. Ada. Akan tetapi penduduknya cakap apa? Dia kata tak apa.
kerana yang mereka inginkan adalah kehidupan yang aman dan tenang. Bangunan tinggi, pencakar langit terkenal di seluruh dunia. Tetapi orang yang duduk di dalamnya itu kena struggle, kena mengikat pinggang, kan? Berpeluh-peluh bekerja, nak duduk di bandar itu, nak menekalkan kehidupan di negara. Maka itu bukan perkara yang seronok lah. Baiklah negara itu tak dikenali. Akan tetapi penduduknya itu duduk aman damai, kan? Semuanya harga barangnya okey, pendapatannya okey, kan? Itu lebih diingini oleh rakyat daripada negara yang gas namanya maju tetapi orang yang duduk di dalamnya itu, kan, macam Dubai, negara maju, kan? Akan tetapi tengok bagaimana pekerja-pekerja yang duduk dekat sana punyalah struggle, sewa satu bilik duduk tak berapa orang, duduk di luar bandar tu, kawasan kotor dan sebagainya. Qala ta'irukum indallah. Maka manusia, yang terjadi pada zaman dahulu, mereka menyalahkan utusan yang datang, yang berdakwah kepada mereka. Dan manusia pada zaman kini, mereka menyalahkan agama. Seolah agama yang menarik mereka ke belakang, tak boleh nak maju, menghalang kemajuan mereka agama. Sedangkan kita berbangga dahulu dengan Ibnu Sina, dengan Ibnu Khaldun yang maju bidang perubatan, bidang engineering, bidang arkitektur. Kita bangga. Dan mereka itu maju kerana apa? Kerana agama yang kuat yang ada pada diri mereka. Tapi seolah pada zaman kita sekarang ini, kita rasakan agama lah yang menarik kita balik ke belakang. Yang menjadikan kita hidupnya itu tak moden, hidup tu tak up to date, hidup itu tak seronok. Hidup tu kena, tak boleh ketawa, kena serius, kena sedih, tak boleh buat apa benda dah. Kan, kena pakai baju yang biasa, tak boleh makan tempat yang mahal, tak boleh makan nak makan wagyu ke, tak boleh. Dia rasa agama macam tu. Agama kena pergi kat masjid, duduk ulang-alik itu je, lain tak boleh buat. Tak boleh. Entah. Maka mereka merasakan apa? Agama ini menarik mereka ke belakang. Dan itulah yang disebutkan oleh umat terdahulu, mereka salahkan Nabi dan juga Rasul bila terjadi sesuatu nasib malang yang terjadi pada diri mereka. Maka bila Allah dah beri utusan, tak nak terima, Allah bagi sikit ujian, azab yang sikit, supaya mereka ingat, supaya mereka insaf. Tapi lepas tu kalau tak ingat juga, apa akan jadi? Waktu itu baru Allah akan bagi azab yang besar. Itu yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-133. Allah berfirman, kami pun menghantarkan kepada mereka taufan dan belalang dan kutu dan katak dan darah sebagai tanda-tanda dan bukti yang jelas nyata. Maka mereka juga tetap berlaku sombong, takbur dan menjadi kaum yang derhaka. Lepas dah tak dengar, waktu tu baru Allah akan bagi azab yang teruk kepada mereka. Dan waktu tu masih juga tak nak terima, sebab apa? Fastakbaru, sombong. Ini yang kita sebutkan tadi, perkataan apa? Fakadzabu. Mereka mendustakan, dan pendustaan itu berkait dengan hati. Itu yang masalah dia. Dan kadang kita bukan tak tahu perkara itu betul, tapi susah nak mengamalkan dan susah nak terima. Kenapa? Kerana hati itu payah nak terima. Nak suruh ikut Quran, bukan tak tahu Quran itu benar. Quran itu petunjuk, tahu. Tapi kadang-kadang nak ikut Quran tu dia mencabar. Kenapa? Kerana masalah hati. Cabar. Baik. Sebutkan qalu inna tatayyarna bikum. Mereka berkata, penduduk negeri itu berkata, sesungguhnya kami ini kena nasib malang disebabkan kamu. Antara poin kita boleh dapat ialah apabila ada masalah terjadi, pilihan paling mudah ialah menyalahkan orang lain. Apabila ada masalah terjadi, pilihan paling mudah ialah menyalahkan orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh penduduk bandar ini. Mereka diuji dengan masalah pendapatan, maka cara mudah nak buat apa? Salahkanlah orang. Lagi-lagi orang tu memang orang yang dia tak suka. Memanglah lagi dialah yang akan dipersalahkan. Sebab orang tu dia memang dah tak suka dah. So cara paling mudah adalah salahkan orang. Supaya apa?
supaya beban tu pada dia rasa berkurang lah sikit. Kalau tak dia akan rasa macam dia yang bersalah. So bila dia letakkan salah itu pada orang lain, dia akan rasa lebih lega, lebih relax, lebih tenang sikit sebab dia dah salahkan orang lain. Maka itu cara yang paling mudah apabila suatu masalah terjadi. Dia bukan fokus kepada nak cari penyelesaian, dia fokus kepada nak letakkan salah ini kepada siapa dulu. Selagi tak letakkan ni salah siapa, dia tak puas hati. Dia nak kena salahkan orang dulu. Dan memang itu selalunya bila ada terjadi satu masalah, kita pun lah kita. Bila ada masalah, kita selalu salahkan orang lain. Contoh, kita tengah berjalan kat dapur, kan? Siku terlanggar dekat peti ais. Kan kadang ada kan waktu yang bila terlanggar siku tu, hujung siku tu sakit dia sangat kan. Waktu tu kita akan salahkan apa? Kita akan salah peti ais ke salah kita? Kita akan salahkan fridge tu. Itu kan salahkan kita. Kita akan geram dengan peti ais. Geram betul dengan peti ais. Padahal peti ais tu dekat situ dah. Kita tahu dah ada dekat situ. Tapi mudah untuk apa? Kita nak salahkan orang lain, benda lain. Barulah hati kita akan rasa puas. Kalau tak, kita tak puas hati rasa. Kan? Tapi bila dah salah kan, peti ais ke, terlanggar kabinet ke, kita akan rasa puas hati. Apa yang terjadi? Kan? Air tumpah ke, kita akan pergi cari salah orang. Kan? Kerja tak siap ke, apa-apalah, pinggan pecah ke, masak termasin ke, semuanya kita akan pergi cari salah orang terlebih dahulu. Dan itulah sifat kebanyakan manusia, dan itu perkara yang paling mudah sekali yang manusia akan lakukan bila terjadinya satu masalah, daripada yang besar sampai yang kecil. Kan kaki tersepak kursi pun dia akan salahkan kursi. Hati dia tak puas hati dengan kursi tu. Dia bukan rasa salah dia yang mungkin jalan tak betul, tapi dalam hati dia tu tak puas hati dengan kursi. Kenapa kursi tu ada dekat situ? Antara poin lain ialah percaya pada sesuatu atau seseorang yang membawa nasib malang adalah termasuk perkara syirik. Qalu ta'irukum ma'akum. Qalu inna tatayyarna bikum. Penduduk bandar itu berkata, kami bernasib malang sebabkan engkau. Maka mempercayai sesuatu atau seseorang yang membawa nasib malang itu adalah termasuk daripada perkara syirik. Kalau seorang itu dipercaya, kita kan dalam kita punya masyarakat kita di Malaysia kan banyak kepercayaan. Kalau buat ni nanti kena ni. Kalau buat ni nanti kena ni. Kan? So kalau buat sesuatu tu, kita percaya pada sesuatu atau seseorang yang boleh membawa nasib malang, maka itu termasuk dalam perkara syirik. Apa antara contohnya? Saya boleh bagi contoh. Sesuatu atau seseorang ataupun situasi yang membawa nasib malang. Contoh kan, kalau kata mata berkedip ke, kan, apa benda ke, nanti ada orang nak meninggal. Apa antara contoh lagi yang dalam masyarakat kita, sesuatu tu bila berlaku atau buat, dia akan membawa kepada nasib malang. Ada siapa teringat ke contoh apa-apa? Tak ada. Politik boleh ke Ustaz kita kata? Kita kata apa? Kalau pemimpin politik, boleh kita kata macam tu, dia jadi syirik tak? Maksudnya? Salahkan pemimpin tu negara je jadi macam ni. Tapi kalau nak kira pun memang betul. Pesan daripada apa dia buat tu, kita terpaksa tanggung. Adakah itu dikira syirik, Ustaz? Kalau ada track record dia, tak adalah kita bercakap berdasarkan data lah. Itu okay. Lain lah. Ni patah tu ngalang-lang ya. Dia orang kata ni sebab engkau lah ni. Kalau engkau tak main bola kan, sebab engkau lah ni main. Kalau engkau tak main, ini kisah Nabi Musa berbalah dengan Nabi Adam lah ni. Kisah berbahas dengan Nabi Adam. Macam tu lah. Berdebat dengan Nabi Adam, betul? Kerana dalam masyarakat kita ada kan, percaya pada sesuatu atau seseorang yang membawa nasib malang. Kan, kau ni bawa nasib malang dalam keluarga. Hatta kalau percaya bawa nasib untung pun tak boleh.
percaya sesuatu tu membawa nasib untung. Orang tak boleh, orang ni bawa untung, benda ni boleh bawa untung, benda ni boleh bawa malang, maka itu semua termasuk dalam perkara-perkara syirik. Dan perkataan yang digunakan dalam ayat ini ialah qalu inna tatayyarna. Perkataannya adalah tatayyarna. Tatayyarna tatayyarna. Ini berasal daripada perkataan tur. Perkataan tur. Dalam surah Al-Mulk kita sudah baca. Awalam yarau ila tayri. Tur ataupun toir. Itu burung Maksudnya kan? Itu burung kan? Betul. Maksudnya burung. Maksudnya burung. Tatayyarna ini adalah orang-orang zaman dulu, Arab zaman dulu. Mereka menggunakan burung untuk nak tengok nasib. Mereka menggunakan burung untuk menilik nasib. Antara waktu mereka gunakan contoh nak bermusafir waktu siang ke malam, so dia akan lepaskan burung. Kalau pergi belah kanan maksudnya waktu siang, kalau burung tu terbang belah kiri maksudnya malam. Dia akan gunakan itu. Nak bergerak ikut arah mana, so dia akan lepaskan burung. Burung tu gerak arah mana, arah tu yang dia akan pergi. Maka mereka menilik nasib dengan menggunakan burung. Maka sebab itu digunakan tatayyarna. Tatayyarna. Membawa nasib malang. Dalam terjemahan letakkan sesungguhnya kamu ni membawa nasib malang. Letakkan dengan membawa nasib malang. Tapi asalnya adalah daripada budaya orang Arab dahulu yang menggunakan burung untuk menilik nasib mereka. Maka mereka menyalahkan. Silakan. Saya dipahamkan dululah orang tua-tua dulu. Dia kalau nak turun rumah Ustaz, sebelum dia nak melangkah kaki, dia nanti tutup sebelah lubang hidung dan dia akan hembus angin. Lepas tu tutup sebelah kiri pula, tadi sebelah kanan, lepas tu tutup sebelah kiri. Lepas tu dia tengok yang mana lubang mana yang lebih mudah angin tu keluar, tak tersekat. Misalnya lubang kanan, jadi itu makna dia akan langkah kaki kanan. Oh, okey. Kalau lubang kiri, dia langkah kaki kiri. Itu jatuh syirik tak Ustaz? Itu termasuk dalam bahagian tatayyarna. Masuk dalam bahagian dia percaya kepada, itu termasuk dalam bahagian syirik. Termasuk dalam bahagian syirik. Dia percaya kepada sesuatu perkara yang tertentu. Termasuk Tapi dalam lepas tu dia nak berjalan tu dia dia baca la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu dia pun berjalan. Itu macam mana pula? Itu biasalah orang kita. Orang kita buat apa benda pun selawat. Suka selawat, suka zikir. Orang kita memang buat budaya macam tu. Dia buat apa benda pun akan selawat. Suka selawat, suka berzikir. Selawat dan zikir itu tak menghalalkan sesuatu perbuatan. Tak menghalalkan sesuatu perbuatan. Antaranya ada seorang ustaz saya pernah dengar. Dia kata, dia ajar, dia kata kita kalau nak masuk hutan, dia kata ni petu orang dulu. Bagi bahasanya petu orang dulu. Bila nak masuk hutan yang kita tak biasa, kan, cara nak elak daripada haiwan liar, kan, singa ke apa, harimau ke, ular ke, kalau jengking ke, kan, baca tu surah baca surah Al-Fil tu. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Berhenti sampai situ je. Fa fa'ala rabb, berhenti sampai situ. Kemudian masuklah hutan. Dia kata itu adalah amalan untuk mengunci mulut haiwan-haiwan buas, haiwan-haiwan liar yang ada dalam hutan. Baik, lepas tu bila dah selesai urusan dalam hutan, nak keluar balik pada hutan tu, dia kata jangan lupa buka balik. Dia kata kalau tak nanti kan mulut haiwan tu nanti tak boleh dia nak picit makan, mati semua nanti. So dia kena sambunglah balik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Sampai situ je, buka. So terbukalah balik mulut haiwan-haiwan liar yang ada dekat dalam hutan itu. Maka kalau kata orang buat perkara tersebut ataupun seperti mana yang Haji Ayah kongsikan tadi, dan perkara itu terjadi, sebab selalu orang kata petua ni sebab bila orang cakap, lepas tu bila orang buat benda tu jadi, kan? Maka sebab itu orang jadikan dia petua.
Macam mana kita nak buat? Kalau kata benda tu tipu, mestilah tak jadi. Tapi kalau benda tu betul, sebab tu dia jadi. Maka di situlah ujiannya. Baik, perkara-perkara itu boleh terjadi. Kenapa? Kerana ia juga boleh mendapat bantuan daripada daripada syaitan, daripada jin. Dia mendapat bantuan daripada jin ataupun syaitan. Perkara itu boleh terjadi. Cuma itu termasuk dalam bahagian syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nak berjalan atas air, bukan tak boleh jalan atas air, boleh jalan atas air. Pergilah puja syaitan, puja jin itu. Nescaya kita boleh berjalan atas air, boleh berjalan atas angin. Pasti. Kan macam kisah yang terjadi. Pernah terjadi orang tu memuja, akhirnya boleh berjalan atas air. Tetapi bila sampai satu masa dia nak selamat pada situasi bahaya yang sedang dihadapi, syaitan kata apa? Sujud pada dia. Dia pun sujudlah kepada syaitan. Ketika itu tak ada pilihan. Ketika dia sujud, waktu itu dia dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang demikian. So boleh nak dapat super power, orang kata super power ni ke? Boleh nak dapat. Berjalan atas air, atas angin, nak dapat kebal, boleh dapat. Bukan tak boleh dapat. Boleh. Kerana dia boleh dapat dengan bantuan daripada jin. Boleh dapat. Tapi itu perkara yang termasuk dalam bahagian syirik kepada Allah SWT. So itu petua-petua semua kena berhati-hati. Perkara yang namanya petua kena berhati-hati. Kerana kalau dipercayai kan termasuk dalam perkara syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nak buang air dekat dalam hutan. Kalau kita betul-betul percaya nak buang air tu memang kena minta izin dulu. Dekat pokok ke, dekat nenek ke, kan? Maka itu termasuk dalam perbuatan syirik. Kelakarnya Ustaz tak pernah tahu pun, tapi surah Al-Fil itu kami baca bila menziarahi kawan yang sakit. Itulah betul-betul macam-macam lah yang orang gunakan. Tapi lepas tu orang memang akan buat macam-macam kan. Tapi lepas tu orang akan kata apa? Selawat. Jangan lupa selawat. Buat apa pun jangan lupa selawat. Selawat memang tak lupa lah, tak lekang lah dalam amalan kita ni masuk. Itu yang kadang-kadang mengaburi mata kita. Kita tak boleh nak tahu dah ini betul ke salah. Kita pun dah tak pasti dah. Sebab apa? Dia suruh selawat. Bila suruh selawat, kita pun rasa benda tu betul lah. Ya, sedangkan perkara itu tidak betul. Kemudian pada ayat itu sebutkan qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Terjemahannya dan demi sesungguhnya kalau kamu tidak berhenti dari menjalankan tugas yang kamu katakan itu, tentulah kami akan merejam kamu dan sudah tentu kamu akan merasai dari pihak kami azab seksa yang tidak terperi sakit. Baik. Menunjukkan kepada apa? Kesungguhan penduduk negeri itu nak meminta 3 utusan ataupun rasul yang Allah utuskan itu, bersungguh-sungguh mereka nak suruh utusan ni berhenti daripada berdakwah, daripada menyatakan ajakan mereka itu. Hingga kan mereka membawakan kepada ugutan. Kalau kau tak nak berhenti, kami akan merejam engkau. So merejam tu maksudnya seksa sampai matilah. So kalau bahasa kita ugutan bunuh. Dan perkara itu, ancaman itu adalah ancaman yang sama dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan begitu juga yang dihadapi oleh Nabi SAW ketika ke Taif itu kan direjam. Kita lihat pada surah yang ke-19 ayat yang ke-46. Pada muka surat 308. Muka surat 308 surah Maryam, surah yang ke-19 ayat ke-46. Ustaz, the 3 Rasul existed at the period and at the same time at the same negeri. I failed to find the names. Okay. 3 Rasul itu dia berada pada satu tempat yang sama dan berada pada negeri yang sama. So satu negeri itu Allah utuskan 3 orang Rasul. Siapakah 3 orang Rasul ini? Ada pelbagai pendapat lah.
ada pelbagai, ada sebut nama, ada sebut dia adalah nabi, ada sebut dia adalah 3 orang soleh, dan diberikanlah nama-nama orang tersebut. Kan tapi tidak ada satu dalil yang jelas, yang pasti, yang mengatakan dia nabi ataupun dia adalah orang soleh. Tak ada yang jelas. Itu adalah tafsiran yang dibawakan oleh ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, cuma tak ada satu yang jelas. Sebab itu dia berbeza pendapat. Yang pasti mereka adalah 3 orang utusan yang Allah utus kepada sebuah negeri pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama. Negeri yang sama. Dia bukan pada waktu yang lain. Bukan lepas seorang-seorang. Dia 3 kali. 3 orang sekali yang Allah hantar. Macam Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Baik, 46 Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. لئن لم تنته لأرجمنك. لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. واهجرني مليا. Terjemahan. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bimbang bahawa ayah akan kena azab dari Allah Ar-Rahman. Disebabkan ayah menyembah yang lainnya, maka dengan sebab itu akan menjadilah ayah rakan bagi syaitan di dalam neraka. Ayat 46. Itu ayat 45. Oh, sorry. Bapanya menjawab, patutkah engkau bencikan Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Demi sesungguhnya jika engkau tidak berhenti daripada menyeru dan menasihati daku, sudah tentu aku akan melontarmu dengan batu, dan ingatlah lebih baik engkau tinggalkan daku sepanjang masa. Perkara yang sama yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim AS. Berdakwah kepada ayahnya, kepada kaumnya. Maka akhirnya kata, baik kau berhenti. La ilam tantahi. Kalau kau tak berhenti, la arjumannak. Aku pasti akan merejam kau. Sama perkara yang sama juga yang dihadapi oleh 3 orang Rasul ini, dan begitu juga yang dihadapi oleh Nabi SAW. Perkara yang sama. Nabi direjam. Bahkan untuk suruh berhenti berdakwah, itu juga perkara yang memang Nabi dah hadapi. Kan? Mereka datang kumpul jumpa Nabi. Kau nak apa Muhammad? Kami bagi engkau kekayaan, kami bagi engkau jawatan, kau nak apa? Yang hadis yang Nabi kata, kalaulah kau letakkan matahari di sebelah tanganku dan bulan di sebelah tangan yang lain, maka aku tidak akan sekali meninggalkan agama ataupun suruhan yang aku disuruh ini. Maka ancaman dia akan datang bila bila datang. Bila dah tak boleh nak buat apa. Bila dah tak boleh nak buat apa, maka ancamlah untuk membunuh. Kalau dulu memang ancaman bunuh terus dia bagi dan memang akan bunuh betul-betul. Kan, kalau kita tengok pada kisah-kisah terdahululah, antaranya pada kisah Ghulam Ad-Da'wah tu. Ghulam Ad-Da'wah. Kan, yang nama apa? NGO Ustaz Abdul Muin tu, Ghulam Ad-Da'wah. Tentang kisah apa tu? Tentang kisah Ashabul Ukhdud. Kan? Ashabul Ukhdud. Dia dan 20,000 orang dibakar, dibunuh. Dibunuh. Kenapa? Kerana mengajak kepada kebaikan, mempercayai kepada kebaikan. Maka dia dibunuh. Itu dulu. Memang akan dibunuh, physically kena bunuh. Kan? Tapi keadaannya sekarang masih lagi dibunuh. Kan? Tapi tak adalah. Kita di Malaysia belum sampai tahap dibunuh secara fizikal. Negara lain telah diuji dengan keadaan demikian. Kan? Di India, di China, di Syria, di Palestin, mereka diuji dengan ujian bunuh yang betul-betul. Bila mereka nak menyatakan bahawa Tuhan mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Kita belum lagi. Kita cuma setakat baru menghadapi, kan, bila kita nak ke arah agama sikit, kan, nak ikut apa yang Al-Quran suruh, maka orang akan apa? Ini tak boleh ni, ini tak boleh bagi jawatan ni, ini tak boleh bagi dia ideologi dia merebak ni. So akan dibunuhlah karakter. Orang kata ini, orang kutuk ada macam-macam kan. Orang kata
dia ni bertopengkan agama, orang kata mempergunakan agama, orang kata dia ni penipu, dia ni pernah buat ini dan ini, maka dibunuhlah karakter orang tersebut. Karakternya dibunuh. Itu di tempat kita lah. Baru karakternya dibunuh sahaja. Sama ada di peringkat yang tinggi ataupun di peringkat yang rendah dalam keluarga pun. Kan kadang-kadang nak arah ke kebaikan. Contoh, ada masalah yang timbul kadang bila berlakunya kematian mak dan juga ayah, harta yang nak dibahagikan itu. Kan? Kebanyakan adik-beradik prefer untuk dibahagikan sama rata. Tiba-tiba ada seorang kata, saya nak faraid. Maka yang nak faraid itu akan kena apa? Rasanya apa yang nak faraid itu akan kena? Rasanya apa? Dia kata, kau ni nak lebih lah ni. Lagi-lagi kalau dia lelaki lah kan. Dia pun kata, saya nak faraid. Orang mesti akan kutuk dia. Kau ni nak harta lebih lah ni. Kau tamak lah ni. Kan? Sedangkan menggunakan faraid itu yang sepatutnya digunakan dalam pembahagian harta. Kan? Tetapi bila kita nak ke arah agama, ikut apa yang Quran suruh, akan kena apa? Akan kena bantai. Dibunuhlah karakter kita itu. Kenal, dia ni orang yang tamak. Dicananglah, ni orang yang tamak ni. Kan? Orang semua nak bagi sama rata, dia nak dapat bahagian yang lebih. Kan? Tamak, nak lebih zalim kepada adik-beradik yang lain, macam-macam lah. Kan? So, dia berlaku pada tahap yang kecil hinggalah tahap yang besar, pembunuhan terhadap seseorang yang mengajak kepada kebaikan ataupun seseorang yang nak ke arah agama. Hukuman bunuh itu tetap akan terjadi. Baik. Kemudian apa yang terjadi? Sebab tu kena buat hibah sekarang ni. Betul, buatlah hibah. Tetapi hibah dalam harta, dia tak boleh hibahkan seluruh pun 100%. Tetap ada, hibah dia ada bahagiannya sahaja yang tertentu. Hibah hanya ada percentage yang tertentu daripada jumlah harta. Dia bukan, tak boleh hibah 100%. Hanya bahagian yang tertentu sahaja. Sila dapatkan consultation daripada yang lebih berautoriti. Bukan saya lah, saya tak berautoriti untuk bercakap dalam bahagian. Faraid. Faraid. Faraid itu yang wajib dilakukan. Kemudian qalu ta'irukum ma'akum fa in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kemudian para rasul itu menjawab, nahas dan malang kamu itu adalah disebabkan kekufuran yang ada pada kamu. So, para rasul nak menyatakan bahawa apa yang jadi, nasib malang ke, kau punya pendapatan jadi berkurang, ada masalah dekat projek, dekat kerja, dekat perniagaan, dekat keluarga, dekat diri, itu semua bukan sebab aku, itu semua sebab datangnya takdirnya daripada Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ke-19, kata-kata daripada Rasul ini, yang poin yang kita boleh ambil adalah memahami bahawa setiap yang terjadi adalah datangnya dari Allah. Dan surah keempat, ayat 78 dan juga ayat 79, ini menguraikan, menjelaskan kepada kita dengan jelas berkaitan dengan situasi yang sedang terjadi pada penduduk kota ini. Kita lihat pada surah yang keempat, ayat yang ke-78 dan juga ayat yang ke-79. Saya tak ada page 78, 79 lah. Saya terus saja pergi ayat yang ke-80. Tak ada. Ya, tak boleh baca ke? Boleh. Ustaz nak saya baca kan? 78, Surah yang 79. keempat, ayat 78. Surah apa Ustaz? Boleh siapa yang dah ada muka surat berapa? Boleh bantu? 90. 90 muka surat 90. Saya punya yang dekat Quran dekat Windows ni muka surat 90 dia tak ada. Ada salah ayat. Nama takunu. Ayat 78 ayat 79. Ayat 78 jalan. Okey, saya baca Ustaz. Maaf sebentar. Saya salah buka surah. Ya, saya tengah buka. Saya tengah. Okey. Salah buka surah pula. Kita buka ayat 78.
Baik, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ainama takunu yudrikkumul mautu walam Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Qul kullum min indillah. Qul kullum min indillah. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله. ما أصابك من حسنة فمن الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا. وأرسلناك للناس رسولا. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. Di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu bila sampai ajal. Sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh. Dan kalau mereka beroleh kebaikan, yakni kemewahan hidup, mereka berkata, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau pula mereka ditimpa bencana, mereka berkata, ini adalah dari suatu nahas yang ada padamu. Katakanlah, wahai Muhammad, semuanya itu kebaikan dan bencana adalah berpunca dari sisi Allah. Maka apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tidak memahami perkataan nasihat dan pengajaran? Apa jua kebaikan, yakni nikmat kesenatan. Apa jua kebaikan, yakni nikmat kesenangan yang engkau dapati, maka ia adalah dari Allah. Dan apa jua bencana yang menimpamu, maka ia adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Dan kami telah mengutus engkau, wahai Muhammad, kepada seluruh umat manusia sebagai seorang Rasul yang membawa rahmat. Dan cukuplah Allah menjadi saksi yang membuktikan kebenaran hakikat ini. Baik. Dua ayat ini nyatakan kepada kita situasi dan realiti serta fakta yang sepatutnya dipahami. Allah sebutkan pada ayat ke-78, dan kalau mereka beroleh kebaikan, itu kemewahan hidup, dapat kesenangan, apa yang mereka suka, apa yang mereka seronok, mereka berkata ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau pula mereka ditimpa bencana, mereka berkata ini adalah yang datang daripada kamu, wahai Muhammad. Bila nampak yang pertama itu baik, kan? Semua kebaikan disandarkan kepada Allah, betul dah. Tapi bila datang perkara yang buruk, ditimpa dengan bencana, maka disalahkan Nabi Muhammad SAW. So itu jadi perkara yang tak kenalah. Sedangkan Allah kata kullum min indillah. Katakanlah wahai Muhammad, semuanya itu kebaikan ataupun keburukan, kesenangan ataupun kesusahan, nikmat ataupun bala bencana, itu adalah berpunca semuanya daripada sisi Allah. Itu hakikatnya. Semuanya datang daripada Allah SWT.
Maka penduduk negeri tadi dia salahkan nasib malang yang sedang mereka hadapi dari pendapatan mereka, sumber pendapatan mereka, perniagaan mereka. Mereka kata ini salah Rasul ni lah. Kan? Sedangkan itu semua berpunca datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah sebutkan apa juga kebaikan yang kau dapati, maka itu datangnya daripada Allah. Dan apa juga bencana menimpamu, maka ia adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Ia juga datang daripada Allah, tetapi apa? Di atas kesalahan dari diri kita, dari kita sendiri. Sebab tu tadi di awal kita katakan, penduduk negeri itu, bila dia menolak dakwah yang dibawa oleh 3 orang Rasul tersebut, maka mereka ditimpakan dengan ujian dari sudut pendapatan mereka. Itu pendapatan mereka kurang. Kalau dulu ramainya orang bertani contohnya kan, maka tanah hujan tak turun, tanah jadi kurang subur, penghasilan kurang. Berlakunya kemarau. Itu yang terjadi kepada mereka. Dan bila terjadi itu, mereka salahkan Rasul-Rasul itu tadi. Mereka salahkan para Rasul itu tadi. Sedangkan yang sepatutnya disalahkan adalah apa? Adalah diri mereka sendiri. Bukannya kepada orang lain. Dan kerana bencana itu datang kerana kesalahan mereka tak nak terima apa yang dibawa oleh Nabi itu. Silakan aja Ustaz. Dekat bencana yang datang pasal salah sendiri tu Ustaz. Katakan macam banjir dekat Hulu Langat tu Ustaz. Kan rumah-rumah orang semua, tak semua rumah kan, ada 2-3 rumah tu hancur habis hilang. Adakah kita boleh katakan salah diri sendiri Ustaz? Baik, soalan yang sangat menarik. Kena pula rumah tu rumah imam. Ya. Kan? Lagi takkan dia kata salah imam tu pula kan? Salah imam ke salah ustaz kan? Baik, soalan yang sangat menarik. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? 2 perkara. Pertamanya, Allah nak menguji kita sebagai satu bentuk ujian kepada seseorang itu. Yang kedua, dia datang sebagai bentuk azab kepada seseorang. Ujian adalah untuk nak meningkatkan keimanan, nak meningkatkan darjat. Azab adalah datang sebagai balasan kepada seseorang. Baik. Maka bila kita melihat situasi banjir, rumah orang semua tak masuk. Rumah orang okey, rumah dia je yang kena. Maka kita nak cakap apa pada dia? Kita akan beranggapan bahawa yang terjadi kepada dia itu adalah ujian yang Allah berikan kepada dia untuk nak meningkatkan keimanan, nak meningkatkan darjat dia, dan Allah nak menghapuskan dosa-dosa dia. Akan tetapi untuk diri dia sendiri yang menghadapinya, kita sendiri yang menghadapi, untuk orang tu lah, dia yang menghadapi ujian tersebut. Apa reflection yang perlu ada pada diri dia? Dia boleh je kata ini adalah ujian daripada Allah. Akan tetapi sebelum itu dia perlu sedar, dia perlu semak semula, mungkin ada, ini adalah antara azab yang Allah berikan kepada dia atas kesalahan yang dia lakukan. So, dia adalah dua sudut pandang yang berbeza. Kalau kita nak tengok orang, maka kita tengok dengan pandangan yang baik kepada orang itu. Ujian yang Allah berikan kepada dia sebab Allah nak tingkatkan darjat dia. Allah nak hapuskan dosa dia. Tapi untuk orang yang sedang diuji, maka dia perlu lihat bahawa ini adalah atas sebab kesalahan yang dia lakukan. Dia jangan rasa, uish, ini sebab Allah nak meningkatkan darjat aku ni. Kan? Ini sebabnya Allah nak bagi syurga aku tinggi ni. Itu buatkan apa? Buatkan dia akan rasa syok sendiri lah. Buatkan dia rasa dia tu lah apa? Lebih bagus daripada orang lain. Tak. Jadi siapa yang terkena, rasakanlah itu adalah azab daripada Allah. Kan? Siapa yang melihat, maka anggaplah itu adalah ujian yang Allah berikan kepada dia untuk nak tingkatkan darjat ataupun keimanan orang tersebut. Baik. Maka ini situasi yang perlu difahami oleh diri kita sendiri. Bila kita berhadapan dengan satu ujian ataupun dengan satu musibah. Pertama sekali adalah kita kena ingat bahawa kena cek semula apa salah yang aku dah buat. Apa salah yang aku dah buat. Kerana orang selalu pandang bila berlakunya ujian dan musibah, yang akan difikir adalah apa salah aku.
Apa salah aku? Kan? Aku dah buat macam-macam dah kebaikan, tapi apa salah aku lagi? Apa yang kurang? Apa yang aku tak buat lagi? Itu selalu yang orang lihat. Apa yang perlu dilihat adalah reflection. Kena tengok balik. Apa salah, apa kesalahan yang aku dah buat yang aku kena perbaiki. Jangan tengok kenapa aku. Kan? Apa salah aku? Tapi fikir, apa kesalahan yang aku dah buat sampai Allah timpakan kepada aku ujian yang begini. Kerana sudah tentu kita semua tak lari lah dari kesalahan yang kita masih lakukan, walaupun kebaikan ada yang banyak kita lakukan. Dan kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu pun Allah nak bersihkan kebaikan tersebut kerana adanya unsur-unsur yang tak sepatutnya, tak ikhlas, adanya unjuk, adanya riak dalam perkara yang sedang kita lakukan. Maka nak dibersihkan perkara. Wala nuzikon. Wala nudhiqan, betul, surah As-Sajdah. Allah akan bagi dulu rasa azab kecil sebelum azab lebih besar. Mudah-mudahan dia kembali kepada Allah SWT. Maka sebab itu ayat ni Allah sebutkan, apa jua bencana menipu maka dia adalah kesalahan daripada dirimu sendiri. Supaya kita sendiri fikir, jangan salahkan orang lain. Itu salah kau sendiri. So cari salah kau sendiri, jangan pergi cari salah orang lain. Sebab mesti ada salah kita di situ hingga kita ditimpakan. Allah tidaklah Allah ni bukanlah satu zat yang tidak adil yang menimpakan kesalahan orang lain kepada kita. Kan Allah sebutkan dalam Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidak sesuatu diri itu akan dibebankan dengan bebanan orang lain. Allah sebutkan juga dalam surah Al-Baqarah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itulah dia umat-umat yang telah berlalu sebelum daripada engkau. Bagi mereka apa yang mereka usahakan, dan bagi engkau apa yang kau usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tak akan ditanya tentang apa yang mereka buat. Takkan ditanya. So, apa yang jadi dalam kehidupan kita, kena tengok balik apa kesalahan yang aku dah buat. Jangan pergi tengok ini semua salah orang lah ni. Ini semua salah orang lah, jadi macam ni. Tak. Tengok balik salah apa yang kita dah buat. Maka para rasul ini datang membawakan fikiran tersebut kepada penduduk kampung. Melihat bahawa apa yang terjadi, bencana yang sedang menimpa mereka, itu adalah kesalahan mereka sendiri buat. Kan? Dan nak memahami situasi itu perlukan kepada apa? Itu perlukan kepada hati yang terbuka, hati yang lapang. Sebab kalau hati itu dah tertutup, hati itu tak boleh nak menerima, hati itu dia ego dan juga sombong, maka itu yang buatkan dia rasa bukan salah aku, dia adalah salah orang lain. So dia tak boleh nak terima, tak boleh nak digest situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan dia. Dia hanya akan salahkan orang lain. Semua orang yang salah, dia tak ada. Dia tak ada salah sebab dia buat baik. Maka utusan kata qala ta'irukum. Qala ta'irukum ma'akum. Nasib malang yang menimpa kamu adalah kerana kamu sendiri. Ta'in dzukirtu, adakah sebab kami bagi peringatan kepada kamu untuk buat baik, kami tegur kesalahan kamu, maka kamu ditimpakan dengan sifat yang malang. Bal antum qaum musrifun, bahkan kamulah musrifun, kaum yang melampaui batas. Telah melampaui batas dalam apa? Dalam perbuatan kamu. Telah melebihi had yang Allah telah tetapkan. Maka sebab itu timpalah dengan kesalahan. Sebagaimana orang yang kalau melanggar undang-undang, dia memanglah akan ditimpa dengan kena saman, kena denda, kena compound. Sebab apa? Sebab dia buat salah lah, dah melebihi had yang ditetapkan. Kalau dia tak lebih, tak adalah dia kena saman, dia kena compound, kena denda. Kan? Maka bal antum kaum musrifun, tapi kamulah golongan yang apa? Kaum pelampau. Dah berlebih-lebih dalam perbuatan kamu, melakukan apa yang tidak sepatutnya kamu lakukan. Maka sehingga ke ayat yang ke-19 ini berakhirlah kisah yang Allah sebutkan tentang 3 orang rasul dan juga penduduk kampung itu. Yang mana hingga sampai ke akhir ayat yang ke-19 ini, kesimpulannya penduduk kampung tu terima tak apa yang dibawakan oleh 3 utusan itu? Kesimpulannya tak terima. Masih lagi tidak mahu menerima. Soal kenapa tak boleh nak terima? Kenapa tak boleh nak terima? Kerana mereka
dah merasa cukup dengan apa yang mereka ada, dan masalah itu datang daripada masalah apa? Hati. Kerana dah merasa cukup dan kesombongan, keegoan yang ada dalam diri, susah sikit nak terima. Hingga ayat ke-19 mereka masih lagi belum menerima. Datang ayat yang ke-20, Allah sebutkan waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan semasa rasul-rasul itu diancam, datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari lalu memberi nasihat dan katanya, wahai kaumku, turutlah rasul-rasul itu. Baik, ayat ke-20 ini Allah sebutkan satu lagi watak. Allah bawakan watak rajulun, seorang lelaki. Sama macam yang atas-atas tadi. Apa yang sama dengan atas-atas tadi? Apa yang sama? Yang samanya ialah Allah tak bagi tahu siapa dia. Allah tak bagi tahu siapa dia. Allah semua sebut rajulun, seorang lelaki. Siapa dia, nama dia apa, penduduk kampung tu ke, orang lain ke, umur dia berapa, tak bagi tahu. Hanya sebut rajulun. Maka pengajaran yang sama juga diambil ialah apa? Bila Allah tak sebut, beritahu kepada kita apa? Itu tak penting. Dia tak penting. Itu tak penting. Itu bukan poin yang hendak disampaikan. So, belajar cari poin penting. Fokus kepada poin penting dahulu. Jangan terleka dengan perkara yang tidak penting. Perkara ini penting. Cara fikir ini penting. Kenapa? Kerana kehidupan dunia, manusia selalu terleka hingga hilang fokus kepada perkara yang penting. Manusia terleka hingga fokus kepada perkara yang tidak penting. Manusia fokus kepada kehidupan dunia hingga melupakan kehidupan akhirat. Tapi kalaulah tanya pada setiap daripada orang, dia akan kata apa? Dia akan kata dunia adalah jambatan untuk akhirat. Ada Tapi namanya ni Ustaz? Habib An-Najjar. Ada namanya, ada Habib An-Najjar. Tapi dia tak disebutkan Dalam di ayat. dalam ayat. Kalau nak sebut dalam ayat, boleh tak? Boleh je sebut dalam ayat. Sebut je lah. Banyak je nama-nama yang disebut dalam ayat. Ada je nama-nama yang bukan Nabi, tapi disebut dalam ayat. Sama ada orang tu dia orang yang baik ataupun tidak. Kan? Nama Qarun ada. Kan? Allah sebutkan dalam Quran. Nama Zaid ada. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nama Abu Jahal ada disebutkan dalam Al-Quran. Nama Muhajirin, nama Ansar. Ada je nama-nama orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Boleh je Allah nak sebut, tapi Allah tak sebut. Yang disebut adalah di dalam tafsir, dalam hadis disebutkan nama tersebut. Kenapa tak sebut? Kerana kalau disebut nama lelaki itu, maka orang akan fokus nak kenal siapa lelaki itu. Lalu akan dikajilah lelaki itu dan sebagainya. Kan? Dan cuba kita bayangkan kalaulah lelaki itu berada pada zaman kita. Apa yang orang akan fokus pada lelaki itu? Apa yang orang akan fokus? Kalau katakan lelaki ni, rajulun ni ada pada zaman kita sekarang, ada di tempat kita sekarang. Apa yang orang akan fokus pada lelaki itu? Maksudnya kau fokus pada apa? Orang akan fokus pada dia. Orang bukan fokus kepada apa yang dia buat. Orang akan fokus kepada batang tubuh lelaki itu. So orang akan apa? Orang akan nak ambil tahu siapa nama dia, dia tu bagaimana rupa dia. Orang akan nak duduk dengan lelaki itu. Dan orang akan tak berapa nak kisah tentang apa yang lelaki itu dah buat. Janji aku ada duduk dengan lelaki ni, jadilah. Orang akan nak ambil berkat lah dengan lelaki itu. And fokus kepada lelaki tersebut, bukan pada apa yang dia buat. Maka Allah tak nak sebut nama. Ustaz. Ya saya. Dia jadi selebriti lah lelaki tu. Dia jadi selebriti lah lelaki tu. Dia jadi selebriti yang fokus kepada lelaki itu. Kan? Bukan pada apa yang dia buat, bukan pada apa yang dia sampaikan. Dia fokus kepada lelaki itu sahaja. Ustaz, Macam kalau kita tahu nama laki-laki ni Habib kan, kenapa kita tak boleh tahu nama rasul yang dua orang tu? Kenapa apa? Kita tak boleh tahu nama rasul yang dua orang tu kat mana, kampung mana, zaman bila. Baik, kalau mengikut dalam ayat, semuanya itu sama.
Allah tak bagi tahu pun nama 3 orang rasul itu, nama kampung itu dan nama lelaki ini sama. Tiga-tiga Allah tak bagi tahu pun. Cuma dalam tafsir ada je sebut ketiga-tiga perkara ni. Kampung itu di mana? Ada je sebut dalam tafsir, bukan ada di Antakya. 3 orang rasul itu ada je disebut nama-nama dia, ada sebut nama nabi, ada sebut nama orang soleh, ada sebut keturunan sekian-sekian, ada disebutkan. Begitu juga dengan seorang lelaki ni ada juga disebutkan. Tetapi kita tak fokuskan pada perbincangan kita tentang perkara itu. Kenapa? Kerana Al-Quran tak fokuskan tentang itu. Al-Quran tak fokuskan tentang itu. Kerana kalaulah orang ataupun sesuatu itu diangkat, maka dia akan membawa kepada perkara yang orang akan jadi hilang fokus. Orang akan jadi hilang fokus. Itu poinnya. Kalau sesuatu atau seseorang itu diangkat, orang akan hilang fokus kepada perkara yang sepatutnya diberi perhatian. Ya. Kalaulah pemuda kafi itu masih ada, orang akan fokus kepada pemuda kafi. Orang akan datang jumpa dia, minta dia doakan, minta keberkatan dan sebagainya. Orang tak fokus dah kepada apa yang pemuda kafi itu akan sampaikan, apa yang pemuda kafi itu buat. Tak. Dia sama jadi macam apa? Jadi macam orang yang menyembah berhala. Kan? Dia hanya fokus kepada orang tu. Macam asal berhala daripada orang apa? Daripada orang soleh kan? Daripada orang soleh. Yang mereka jadikan lukis gambarnya, kemudian diukirkan patungnya, akhirnya disembah. Orang yang akhirnya sembah patung ataupun daripada gambar itu, menyembah patungnya itu, akhirnya tahu tak apa yang lelaki soleh itu buat dalam kehidupan mereka? Dia tak tahu dah cerita tu. Kerana dia dah fokusnya kepada lelaki itu dia. Dah tahu aku nak sembah, aku nak ambil berkat, aku nak doa, nak bertawasul dengan patung. Dah fokusnya ke situ. Apa yang lelaki soleh itu buat dalam kehidupan dia sehingga dia diangkat menjadi orang yang soleh, dah tak dengar dah. Dah tak tahu dah apa cerita dia. Tahu tak apa yang lelaki soleh tu buat? Sampai dia diangkat jadi patung berhala tu. Tahu tak apa? Tak, kita pun tak tahu. Kerana orang dah tak fokus pada situ dah. Orang dah fokus pada benda ataupun seseorang. Sebab itu Allah tak angkat benda dan orang sangat dalam Al-Quran. Ada yang Allah biarkan. Kecuali Nabi dan Rasul Allah sebutkanlah nama mereka. Dan sebab itu Nabi pesan saya siap. Janganlah kamu mengagungkan aku sebagaimana Nasrani mengagungkan Isa. Nabi beritahu saya siap. Kerana kalau mengagungkan, mengangkat, maka orang akan hilang fokus. Yang perlu diabdikan diri adalah Allah. Orang akan hilang fokus. Orang akan mula mengabdikan diri kepada manusia. Tapi dia masih selit. Tujuannya, niatnya kerana Allah. Tapi dah terganggu dah di situ. Oleh sebab itu, ya saya. Saya pernah pergi 2 tempat Ustaz, di mana keagungan ini, keagungan orang yang beragama ini puja Ustaz, sampai peringkat makam dia tu sebelum pintu tu dibuka, pakat berhimpun habis dah depan pintu tu minta doa saja. Itu satu di Cirebon. Sunan, saya tak tahu sunan apa yang di Cirebon tu, makam dia satu. Satu lagi di Ayutthaya di atas utara Bangkok. Yang Cirebon tu dia sunan lah. Sunan yang berapa 9 orang tu kan. Salah seorang daripada tu. Yang di Ayutthaya utara Bangkok tu, dia ni adalah seorang Sami. Sami, kemudian dia challenge satu orang Islam yang ni lah, yang betul-betul ni lah. Dia challenge, dia kata dia tempat makam dia tu tempat yang dia duduk tu tepi sungai Chao Phraya lah, sungai besar Bangkok tu. Di belah atas tu tak sebesar lah, tak selebar, lebar jugalah. Dia challenge Tok Haji tu, suruh berjalan pergi balik sana, mai balik. Jadi Tok Haji tu dengan sungguhnya pun, Tok Haji tu berjalan pergi balik sana sungai, datang balik, Sami ni masuk Islam tu. Bila dia masuk Islam dan lepas dia mati, kubur dia tu sekarang ni Ustaz, makam dia tu, ya Allah, orangnya pergi ni, kubur tempat tu dihias dengan ada rumah, orang pergi semayang kat situ Ustaz. Allah. Saya pun dibawa oleh orang
orang Islam kita lah di Bangkok pergi, dia pun sembahyang di situ, saya pun heran tengok dia. Allah. Tapi dia Ya. kata apa, sembahyang ni bukan apa, dia kata kita ambil berkat saja sebab orang ni berkat. orang baik. Ya, Jadi kita betul. pun aduh kacau macam ni. betul. Kita dengan alasan ambil berkat kita memang kalah lah. Orang kan Kalah kata lah tu je, kita. orang buah-buah ambil berkat. Buah-buah ambil berkat memang selamat lah. Saya pun sembahyang lah Ustaz dan ambil berkat. Allah. Apa Ada. tidak? Apa tidak nak yang bawa kita tu orang tua kita. Orang tua Ya. agama daripada kita. Ya. Kan? Aduh, Ya. saya kata macam mana ni. Allah Akbar. Astagfirullah lah, banyak-banyak nak buat macam mana kan. Tu perkara yang sangat-sangat perlu diberi perhatian, dan di negara kita pun tak kurang. Di Indonesia kan dia dah lama dan dah banyak kan. Pagi-pagi saya pernah tengok ada satu video influencer, YouTuber lah, dia buat, orang budak muda. Dia bangun pagi dia nak sarapan. Dia kata, "Meh, aku buat pergi tempat sarapan yang tak perlu pakai duit." Dia pun pergi dekat satu kubur. Dia pergi situ, segala macam nasi ada kat situ. Pagi-pagi. Rupanya orang situ sebelum nak buat kerja, pagi-pagi dia orang pergi hantar makanan, letak makanan dulu kat sekitar kubur makam. So dia kata nasi berlauk, lauk apa semua ada. Dia buka satu, ini ayam, ini ikan, ini ada lauk ni, dia kata tengok. Makanan pilih mana satu nak. Habis pada tu dia buat pergi satu lagi tempat pokok. Sama juga, letak penuh makanan dekat keliling pokok. Alasannya sama, ambil berkat. Itu akhirnya orang tak ada limit. Orang ambil berkat dengan kubur, dengan pokok, dengan batu, dengan nanti akhirnya samalah macam jadi macam orang apa? Hindu ambil berkat dengan lembu. Tak ada bezalah kita dengan mereka. Maka sebab itu watak-watak dalam Quran ni kadang Allah tak angkat kerana nak mengelakkan manusia daripada tersalah mengagungkan. Kan kita ni tak boleh mengagungkan. Kan kita dengan kayu kokar pun memang betul, kayu kokar pula kita boleh jual mahal. Kan kita orang sebut nak kayu kokar. Kita pakai beli tu weh. Rasa apa ada berkat. Rasa ada berkat. Ada betul ke kita pun tak tahu, kita rasa ada berkat. Maka perkara itu perlu diberi perhatian. Al-Quran mengajarkan bentuk-bentuk ketauhidan dan juga akidah dalam selang-seli ayat-ayatnya tanpa menyatakan secara direct, dan ia perlu difahami, perlu difikirkan dan perlu dilihat. Dan antara aspek ini ialah bila Allah tak sebut tentang perkara-perkara yang tak penting, so jangan fokus pada perkara itu. Dan bila Allah tak sebut juga tentang watak-watak dalam Quran ini, antaranya adalah sebab Allah tak nak nanti mereka ini diagungkan lebih daripada yang sepatutnya. Kita menghormati orang soleh, orang berilmu, memang kena. Tetapi mengagungkan mereka hingga satu tempat yang nanti tak layak, itu tak boleh dilakukan. Sebab itu Nabi pun bagi pesan sesiap, jangan agungkan aku sebagaimana Nasrani mengagungkan Isa. Nabi tu layak tak diagungkan? Sangat layak. Tetapi Nabi pun ingatkan, jangan nanti sampai terlebih mengagungkan. Jangan sampai terlebih mengagungkan baginda. Kerana yang layak diagungkan hanyalah Allah. Allah Azza wa Jalla, takut nanti terlebih. Baik. Pada ayat nazul waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Baik, dalam ayat yang lain saya dah bawakan di sini. Ini saya letakkan surah Yasin surah 36 ayat 20 yang kita sedang baca ni. Yang di sini surah yang ke-28 ayat yang ke-20 menurut mufassir aja. Baik, surah Yasin ini waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Surah 36 ayat 20. Kalau kita buka surah 28 ayat 20. Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 20, muka surat 387. Dia cakap apa? Muka surat 387. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Ini kisah lelaki pada zaman Nabi Musa pula. Kisah zaman Musa. Dan kalau kita mengkaji ayat Quran, kita akan jumpalah antaranya pada bahagian-bahagian begini. Surah 36 ayat 20, surah 8 ayat 20. Nombor ayat yang sama. Inilah potongan ayat dia. Dia potongan ayat yang apa?
yang lebih kurang sama. Bezanya di mana? Bezanya pada di sini perkataan rajulun berada di depan, surah Yasin ini perkataan rajulun berada di belakang. Sama. Rajulun dan min aqsal Madinah. Ini yang kedudukannya yang berbeza. Min aqsal Madinah. So ini yang dia terbalikkan. Depan belakang. Ayat sama 20. Bukan ayat ni tau. Kalau kita buat kajian, saya beberapa kali dah terjumpa tapi saya tak fokuslah kepada nombor ni. Ada orang yang buat kajian tentang nombor-nombor dalam Quran ni lah. Tapi kajian namanya Al-Ijaz Al-Adadi. Ijaz berkaitan dengan nombor. Dan kita yakin Quran semuanya ada mukjizat hatta pada nombor-nombor yang Allah letakkan. Tetapi itu semua tak boleh menjadikan kita hingga sampai orang kata apa Kalimullah Ustaz. Ya? Kalimullah. Kalimullah. Ya. Tapi nombor-nombor ni tak boleh jadikan kita sampai nak guna untuk nak tilik masa depan, tak boleh. Tak boleh. Beberapa kali saya jumpa ayat yang cerita perkara yang sama, nombor ayat yang sama Nombor ayat sama. Pada surah yang berbeza. Ini bukan kali pertama, dah beberapa kali dah. Bila kita cari cerita-cerita yang sama, dia akan jumpa ayat cerita yang sama, poin yang sama, tapi pada ayat pada surah yang berbeza. Baik. Waja'a sama. Yas'a sama. Beza di tengah sahaja. Baik, maka Min ada sabdu. Min ada sabdu. Min ada sabdu. Sebab sebelumnya itu ada tanwin. Baik. Maka ada perbezaan, mesti ada sebab kenapa kedudukannya itu berbeza. Kan? Mesti ada sebab kenapa kedudukannya itu berbeza. Baik. Kalau kita fokus pada surah Yasin ini, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Kenapa Allah kedepankan min aqsal Madinah, kemudian baru Allah sebut tentang rajulun. Di sini waja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a. Kita ambil surah Yasin. Kenapa min aqsal Madinah? Min aqsal Madinah ni maksudnya daripada penghujung kota. Dan telah datang daripada penghujung kota seorang lelaki. Kalau kita tengok terjemahannya sama. Kita tengok terjemahan di sini diletakkan, dan datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari. Itu ayat ini. Kalau tengok ayat 20, dan datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari. Sama tak terjemahannya? Sama. Dan datanglah seorang lelaki dari hujung bandar. Surah Al-Qasas, surah Yasin, dan datanglah seorang lelaki dari hujung bandar. Sama. Tapi bila tengok teks Arab ni sama ke lain? Lain. Teks Arab dia lain. Maka bila lain mesti ada lain perkara yang nak dihighlightkan, dia tak boleh sama. Minimum mesti ada sikit tu mesti ada perbezaan yang hingga menjadikan Allah letakkan dia adalah berbeza. So terjemahan letakkan sama tak apalah sebab nak sampaikan maksud ayat, tapi pada teks Arab ni tak sama, so mesti ada poin yang lain. Pada surah Yasin Allah kedepankan min aqsal Madinah, daripada penghujung kota. Rajulun, seorang lelaki. Pada surah Al-Qasas, dan telah datang seorang lelaki dari hujung kota. Baik, surah Yasin kenapa? Ya, nasi dia nak highlight dari mana orang tu. Dia nak apa? Dia nak highlight dari mana lelaki tu. Tapi yang surah Al-Qasas ni dia nak highlight lelaki tu sendiri. Baik. Dia punya fokus dia pada lelaki. Baik. Yang tu fokusnya ke depan. Highlightnya di depan itu. Baik, ada lain? Agak aja Ustaz, tak tahulah. Ada mufassir Saya yang lain? berfikir kan Ustaz. Ya. Saya fikir kan, ni mesti Nabi Musa dan Nabi Harun. Rasulullah. Jadi orang tu nasihatkan yang kat Yasin tu. Yang tadi bila kata Habib Najjar tu kan, saya tak tahu orangnya. Tapi Rasulullah tu mungkin Nabi Harun dan Musa. Nabi Harun dan Nabi Musa. Nabi Harun dan Nabi Musa. Di sini. Ya. Okay, baik. Baik. Ada lain? Mufassir yang lain? Dia yang Al-Qasas ni, dia nak bawa berita cepat tu. Nak menyampaikan berita cepat kot. Sampaikan berita dengan cepat. Okay, baik. Yang ini, dia nak mengajak lebih kurang. Okay, baik.
poin yang Haji Nuria sebutkan tadi, baik, kalau ikut ayat yang sebenar, susunan ayat yang sebenar adalah ayat yang ini, ayat 20. Wajah rajulun min aqsal Madinah. Ini susunan ayat dia yang sebenar. Dan seorang lelaki telah datang. Ini susunan ayat dia yang sebenar. Susunan wajah min aqsal Madinati rajulun. Rajulun ini dia sepatutnya berada di depan sini. Tetapi dia telah diletakkan di belakang. Kenapa? Ini tujuan dia. Kerana nak highlightkan. Perkara yang Allah nak highlightkan, Allah letak kat depan. Perkara yang Allah nak highlightkan, Allah letak kat depan. Ini salah satu bentuk yang Al-Quran banyak guna. Dalam bahasa Arab, nanti kalau siapa biasa baca-baca buku ataupun dengar, dia akan dengar perkataan ataupun ni. Oh, betul lah tadi tu yang mula-mula tadi saya cakap tadi kan? Betul. Bukan betul, tepat. Oh, ya, terima kasih. Tepat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Namanya at-taqdim wa ta'khir. Ini nama kita katakan apa, bentuk penulisan yang digunakan. At-taqdim wa ta'khir. Taqdim ni ke depan, wa ta'khir, ta'khir ni ke belakang. So, antara cara penulisan yang Al-Quran gunakan adalah mengkedepankan yang belakang dan membelakangkan yang depan. So, antara cara penulisan Al-Quran. Paling awal kita jumpa kaedah ini adalah pada surah Al-Fatihah. Bila Allah sebut iyyaka na'budu. Ini sepatutnya kat depan. Ini sepatutnya kat belakang. Ayatnya sepatutnya berbunyi na'budu iyyaka. Itu ayat sepatutnya. Tapi Allah kedepankan iyyaka na'budu. Kenapa? Tujuannya nak highlightkan. Itu satu poin. Dan yang asas yang kita ambil untuk bahagian at-taqdim wa ta'khir. Allah nak highlightkan dalam ayat surah Yasin ini. Allah nak highlightkan min aqsal Madinah. Ini yang Allah nak highlightkan. Bukan lelaki itu yang Allah nak highlightkan. Allah nak highlightkan tempat lelaki itu datang. Kenapa? Kenapa Allah nak highlightkan tempat lelaki itu datang? Jadi dia tak jauh, dia sama satu kaum lah. Dia sama satu kaum lah Ustaz. Dan Dia nak bagi tahu orang-orang dia juga. 10:44. Dah 10:44 semua pun dah senyap. Kan? Dah tersandar, mata dah merah kan. Dia nak bagi tahu. Jam loceng saya bunyi dah. Patut kita habis 10:30. Tapi jam loceng saya bunyi sebab nak buat preparation. Kan pukul 4:30 kan, 4:30 hari Rabu ada kelas pukul 4:30 pagi. Oh yo. So nak prepare tu kelas 4:30 takut terlupa. Baik. Min aqsal Madinah. Kenapa Allah nak highlightkan tempat? Kerana ingat tak pada ayat awal ayat ke-12 itu, Allah ayat ke-13 awal muka surat Allah kata apa? Dan berilah perumpamaan tentang ashabal qaryah, penduduk satu negeri. Satu negeri. Kalau saya kata sama negeri lah tak Ustaz. Ya? Dia nak highlight yang dia tu sama satu negeri. Dia nak highlightkan dia sama satu negeri. Tapi yang Allah nak highlightkan juga adalah tentang tempat pemuda itu datang. Baik. 3 utusan ini, dia diutus kepada satu negeri. Di bandar. Di satu bandar. So kalau disebut tentang bandar, apa kita bayang? Di situ pusat ekonomi. Di situ pusat pentadbiran. Di situ orang yang ada jawatan, ada kuasa, orang penting-penting. Semua duduk kat situ. Betul tak? Di situ bangunannya hebat. Bila kita sebut tentang apa? Tentang pusat bandar. Ataupun bandaraya. Maka orang yang berada di bandar, statusnya itu tinggi. Dan secara umumnya apa? Orang yang berduit. Sebab itu tadi, kita saya sebutkan di awal tentang fakadzabu, mereka mendustakan. Masalahnya ke mana? Masalah di hati. Kenapa? Kerana dia rasa diri dia dah cukup. Dengan apa yang dia dah ada di bandar itu. Kehidupannya dah selesa duduk kat bandar. Maka Allah nak highlightkan adalah tempat yang menghalang penduduk bandar itu daripada menerima apa yang dibawa oleh utusan itu. Adalah apa? Adalah tempat. Dah salah tempat. Maksudnya kita semua kena pindah kampung lah. Bukan. Tempat dia memberi kesan kepada diri seseorang. Sebab itu berbeza tak perwatakan budak yang duduk kampung dengan budak yang duduk kat bandar? Beza. Beza. Campak dua-dua dekat apa?
dekat dalam hutan. Ataupun kita boleh tengok dari sudut kemahiran. Kita dulu dengan kita sekarang. Kita dulu dengan kawan, lepak dengan kawan. Apa yang buat? Bersembang, bergurau, macam-macam yang kita buat. Sekarang kalau lepak dengan kawan, buat apa? Masing-masing tertunduk. Kenapa? Main handphone. Main handphone. Bukannya tertunduk kerana mendengar nasihat. Dalam usrah ke tertunduk, masing-masing main handphone. Datang jauh-jauh nak lepak, jumpakan kawan main handphone. Habis main handphone, balik. Balik rumah main handphone lagi. Tapi kita dulu kat kampung, kita apa? Lain kita punya suasana dulu kan. Saya dulu sebab tu kalau pergi kat kampung nampak budak. Apa orang kampung akan tanya, siapa bapa kau? Kenapa dia tanya siapa bapa kau? Kerana dia kenal bapa budak tu. Kita dalam kampung kita kenal ni anak siapa, ni anak siapa, ni anak siapa. Kita sekarang kat bandar, anak jiran kita kenal tak semuanya? Dalam kawasan taman perumahan kita, berapa banyak rumah kita kenal? Tak kenal. Kan? Maka environment, suasana itu mempengaruhi diri seseorang. Dia bukan salah tempat, dia salah orang. Kerana ada je orang yang masih duduk di bandar tetapi dia masih lagi merendah diri. Ada je orang yang duduk di kampung tetapi dia orang yang sombong. Akan tetapi Allah nak highlightkan pada ayat ini adalah yang terjadi pada penduduk kampung, kesombongan itu datang. Tak nak terima apa yang utusan itu bawa. Kerana mereka adalah merasakan mereka duduk di bandar, mereka ada orang yang ada kedudukan, ada power, ada kuasa. Maka itu menghalang mereka daripada nak menerima dakwah yang dibawa oleh 3 utusan itu. Dan itulah juga masalah yang dihadapi oleh siapa? Oleh Quraisy di Mekah. Sebab kisah ni Allah suruh bawa kepada siapa? Allah suruh Nabi cerita kisah penduduk kampung ini kepada orang Quraisy. Dan orang Quraisy, kenapa dia tak nak terima apa yang Nabi bawa? Kenapa dia tak terima Nabi sebagai Nabi Muhammad, sebagai Rasul akhir? Sebab apa tak nak terima? Bukan orang Yahudi. Sebab orang Yahudi Orang tak terima, Arab. dia bukan orang Yahudi. Penduduk di Mekah tak nak terima sebab Muhammad ini, bukan kerana Muhammad itu tak jujur, Muhammad itu penipu. Kan? Tapi kerana Muhammad itu muda, Muhammad itu ummi, buta huruf, Muhammad itu dia budak. Sedangkan mereka adalah orang yang ada kedudukan di Mekah itu. So, dia tak nak tunduk. Orang kata, apalah kau pergi ikut budak kecil. Kan malu kan? Kita kan? Dah tua pergi duduk dengan bawah budak kecil. Nak ke? Kalau kita cerita sekarang tentang politik, nak ke orang yang dah lama dalam politik itu duduk di bawah pimpinan orang yang muda? Tak nak. Semua dia nak duduk atas lah. Malu kalau duduk bawah budak muda. Semua nak duduk atas. Maka orang di Mekah, bukan dia tak nak terima Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad itu penipu. Kan? Sebab Nabi Muhammad itu orang muda, buta huruf, tak ada kedudukan macam dia orang. Dia orang yang dah lama ada kedudukan, ada power, kaya. Kenapa tu tak nak terima? Dia sama dengan penduduk kampung. Kenapa tak nak terima 3 utusan itu? Bawa bukan 3 utusan itu bawa perkara yang menipu. Perkara yang tak betul. Tak bawa kepada perkara kebaikan. Tapi kenapa tak nak terima? Sebab mereka sedang berada di bandar. Ada kedudukan. Ada power. Kaya. Itu susah nak terima. Maka Allah fokuskan kepada wajah amin aqsal Madinah. Datang daripada ujung kota tu. Allah fokuskan kepada tempat. Beritahu kepada kita bahawa tempat dia memainkan peranan, tempat dia membentuk jati diri seseorang itu. Dan sebab itu orang yang orang Arab Badui dia kasar. Kenapa dia kasar? Kerana dia duduk di tempat yang rough. Dia pun jadi kasar kan. Environment dia tu environment yang kasar kan. So dia pun jadi kasar. Itu dia berbeza kan tempat itu. Maka Allah nak highlightkan pada surah Yasin ini adalah tempat, bukan kepada lelaki itu yang datang. Allah Ta'ala alam. Kita berhenti setakat itu insya-Allah. Dah sampai 10.50 lah. Patut 10.30 hari kita berhenti. Saya mohon maaf. Itu saja sebab kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat yang dapat diambil. Berhenti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله آمين. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jazakumullah khairan kepada semua meluangkan masa pada malam ini yang kelewat ni. Minta maaf terlebih masa. Moga Allah nilai sebagai amal yang saleh insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.